Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan macam mana kita nak sebutkan satu vektor dalam gabungan linear beberapa vektor. Okey, jadi ini secara mudahnya dia sebenarnya adalah penambahan untuk vektor. Okey, cuma kita ada ubah suai sikit supaya soalannya lebih sukar lagi. Okey, jadi soalan dia dalam rajah yang ini ABCD okey, ialah sebuah segi empat selari. Okey, jadi dia adalah segi empat selari, maksudnya AB adalah selari dengan DC, manakala AD adalah selari dengan BC. Okey, jadi diberi AC dan BD bersilang pada titik X. Jadi kalau kita lukiskan satu garis lurus AC dengan BD, dia akan bersilang pada titik X. Dan AB, vektor AB adalah 2A. Kita tuliskan dia, AB adalah 2A dan BC adalah 2B. Okey, jadi ini adalah salah satu cara untuk kita tuliskan vektor. Okey, jadi soalan dia cari setiap vektor berikut dalam sebutan A dan B. Jadi kita nak dalam sebutan A dan B, bukan dalam bentuk yang macam ini. Okey, jadi yang pertama sekali adalah AC. Okey, vektor AC yang mana satu? Kalau kita perhatikan, vektor AC adalah daripada A ke C. Tapi kita tak tahu dalam sebutan AB macam mana. Okey, jadi kalau anda perhatikan, ini sebenarnya adalah penambahan vektor. Yang mana AC, dia adalah sama juga dengan AB tambah dengan BC. Okey, jadi AC kita tuliskan dia untuk soalan A. AC dia sebenarnya adalah sama sahaja dengan AB, vektor AB tambah dengan vektor BC. Sebab kita kena ingat vektor dia pentingkan dia punya titik awal ke titik akhir. Dan kalau anda perasan pun, ini sebenarnya adalah penambahan vektor melalui hukum segitiga. Okey, hukum segitiga cikgu dah ajar, iaitu kita ambil dua vektor, sambungkan hujung ke hujung, kita tarik daripada awal hingga akhir, maka ini adalah vektor paduan dia. Jadi AC sama dengan AB tambah BC, kemudian kita gantikan dalam bentuk A dan B. Okey, 2A ni kita gantikan dalam bentuk yang ini, masukkan dia. Jadi kita akan dapat dia sama sahaja dengan 2A tambah dengan 2B. Jadi ini dalam ungkapan A dan B. Baik, ini untuk soalan yang pertama. Sekarang kita tengok pada soalan yang kedua, iaitu DB. Okey, DB ini pun mudah saja, cuma kita kena ambil kira dia punya vektor, kita panggil sebagai vektor yang sama. Okey, contoh macam DC. Jadi kalau anda perhatikan, DC ini adalah selari dengan AB. Dan disebabkan dia kata dia adalah segi empat selari, maksudnya panjang dia pun adalah sama. DC dengan AB panjang dia adalah sama, arah pun sama, maka yang ini sebenarnya adalah 2A juga. Okey, vektor yang sama iaitu 2A. Ini adalah 2A. Jadi kita nak tahu vektor DB. Jadi vektor DB adalah vektor yang ini. Kita ada dua pilihan untuk kita buat, iaitu yang pertama DC kemudian CB, ataupun DA kemudian AB. Okey, dan kalau anda perhatikan, DA pun sebenarnya adalah 2B, cuma arah dia lah terbalik. Kalau 2B dia menghala ke atas daripada A ke D. Okey, jadi sebagai contoh kita ambil laluan yang ini. Okey, DC kemudian CB. Jadi DB sama juga dengan DC tambah dengan CB. Okey, tambah dengan CB. Jadi DC kita dah tahu. DC cikgu dah beritahu tadi, dia adalah vektor yang sama dengan AB, maka dia adalah 2A. Okey, dia adalah 2A. Jadi gantikan 2A. Okey, sekarang kita tengok pula pada CB. CB, kalau BC adalah 2B, CB di arah yang bertentangan. Okey, arah dia berlawanan. Jadi dia bukan 2B, tapi adalah negatif 2B sebab arah dia bertentangan. Jadi kita tambah dengan negatif 2B ataupun tolakkan teruslah. Jadi ini adalah vektor DB. Okey, kalau tak faham boleh tolong tanya dekat ruang komen di bawah. Okey, sekarang kita tengok pada soalan C. Soalan C adalah AX. Yang ini sekarang kita tengok pada benda yang ada dekat tengah. Jadi kita nak tahu vektor AX ini. Cuma masalahnya adalah kita tak tahu macam mana nak masuk kat sini. Okey, kita tak tahu berapa panjang yang ini. Tapi tak ada masalah sebab kita kena ingat AX adalah separuh daripada AC. Okey, vektor AX adalah 1/2 daripada AC. Kenapa 1/2? Sebab yang ini dia berada dekat titik tengah dia. Kita ambil hujung ke hujung, kita silangkan dia, maksudnya yang ini adalah titik tengah dia. Jadi panjang ini adalah separuh daripada panjang keseluruhan, ataupun vektor AX, vektor yang ini adalah separuh 1/2 daripada AC, iaitu yang ini. Okey, tapi AC macam mana? AC yang ni macam mana? AC kita dah ada, iaitu yang ini. Okey, AC kita dah dapat daripada soalan yang pertama tadi. Jadi AC sama juga dengan 2A tambah 2B, maka kita tambahkan saja 1/2 darab dengan AC, iaitu 2A tambah dengan 2B.
Okey, yang ini pendaraban dengan skala. Cikgu dah bagi tahu macam mana kita darabkan sahaja dengan perkali dia. Jadi 1/2 darab dengan 2, kemudian 1/2 darab dengan 2 yang ini pula. Maka kita akan dapat jawapannya sebagai A tambah dengan B. Okey, jadi ini untuk AX. Sekarang yang terakhir, XB. Okey, kita ambil daripada X ke arah B. Okey, jadi arah dia ke sini. Tapi macam mana kita nak buat? Okey, sedangkan yang ini kita tak tahu. Tak ada masalah sebab kita ada DC tambah dengan CB, dan kalau anda perasan, DX adalah separuh daripada DB dan DX pun adalah sama sahaja dengan XB sebab dua-dua adalah separuh dan arah yang sama. Maka XB sebenarnya adalah sama sahaja dengan 1/2 DB. Okey, jadi XB adalah 1/2 DB. Okey, DB. Jadi DB pun macam mana? Kita dah kira tadi. DB adalah yang ini, 2A tolak dengan 2B. Jadi XB sama juga dengan 1/2 darab dengan 2A tolak 2B. Okey, jadi jawapannya adalah A tolak dengan B. Okey, jadi ini jawapan untuk XB. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk video ni. Kalau tak faham di bahagian mana-mana, okey, tak faham macam mana AX ke, XC ke, yang ini ke kan. Okey, jadi anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Cikgu akan cuba untuk jawab dengan secepat mungkin.